Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube Dunia Zakir. Hari ini kita nak sembang tentang keris Melayu. Baik, di tangan saya ada sebilah keris, desain keris Melayu Semenanjung. Baik, apa yang dinamakan keris? Keris adalah senjata di alam Melayu Nusantara ini yang dipakai oleh kebanyakan orang lelaki daripada zaman dulu hinggalah zaman sekarang. Tidak kira dipakai dalam adat istiadat ataupun di dalam majlis-majlis perkahwinan, juga dipakai dalam acara-acara ataupun majlis silat-silat di alam Melayu ini. Baik, semua orang kenal ini keris. Saya percaya semua orang di Malaysia, Indonesia, Thailand, Brunei, Singapura dan juga Filipina kenal ini adalah keris senjata Nusantara alam Melayu. Baik, apa yang saya nak cerita adalah tentang pengenalan. Jadi untuk pengenalan tentang keris, saya memilih 10 sebab kenapa keris. Jadi sebab yang pertamanya, salah satunya adalah keris adalah senjata yang diperbuat daripada besi dan kayu. Jadi boleh lihat di sini dibuat daripada besi. Ada senjata dibuat daripada kayu. Contohnya seperti senjata tongkat, senjata rotan panjang, kayu semata-mata, dia tak ada besi. Jadi saya bacakan sedikit tentang ayat Al-Quran berkenaan besi. Jadi saya ambil satu rujukan tentang besi dalam surah besi Al-Hadid ayat yang ke-25. Saya cuba bacakan. Baik, ayat Quran ni mafhumnya berbunyi, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca, iaitu neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi, Al-Hadid, Al-Hadid itu besi, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat, yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Jadi pada besi ni Allah jadikan dengan kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat kepada manusia. Boleh dibuat senjata, boleh dibuat itu, boleh dibuat konkrit rumah. Jadi banyak kegunaan besi, dan Allah memang memberi kekuatan pada besi untuk menampung sesuatu benda menjadi keras dan tajam, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui, supaya yang menolong agama Allah, agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Jadi Allah nak cerita kat sini, Allah bagi hadiah dekat kita hamba manusia dengan Allah ciptakan besi, supaya manusia gunakan besi sebagai memperjuangkan dan menegakkan agama Allah dan Rasulnya. Jadi bukan saja-saja cerita senjata ni daripada dulu sampai sekarang. Cerita senjata bukan tak ada dalil, ada dalil, ada cerita. Jadi banyak lagi ayat-ayat Al-Quran berkenaan besi, seperti cerita Zulkarnain buat tembok Ya'juj Ma'juj. Cerita Nabi Daud, Allah suruh Nabi Daud buat baju besi, buat baju perisai dari besi, labuhkan baju perisai besi. Cerita Nabi Daud lembutkan besi. Jadi cerita besi ni ada. Juga cerita-cerita kayu ni Allah cerita tentang tumbuh-tumbuhan, cerita tentang alam, cerita tentang pokok. Jadi ada juga dalil-dalil seperti penerangan-penerangan tentang tumbuh-tumbuhan. Contohnya surah Al-Waqi'ah ayat 76. Kamukah yang menumbuhkan pokok? Itu. Kamukah yang menumbuhkan pokok
kayunya atau kami yang menumbuhkannya. Jadi Allah nak ceritakan Allah juga yang membuat tumbuh-tumbuhan, membuat pokok, dan kita dapat manfaat daripada setiap pokok yang kita buat. Dalam alam Melayu, kayu atau hulu daripada kayu-kayu yang berkualiti tinggi ada digunakan kayu keras. Seperti sampir ni kita akan guna kayu keras. Contoh kayu kemuning, dia tahan lama, keras. Batang surunai kita pakai contoh kayu pokok sena, dia lembut tapi dia tahan, jadi menjaga bilah mata. Ada kayu yang memberi manfaat seperti Allah zahirkan, Allah memberi khasiat pada sesebuah kayu, sesebuah daun. Satu-satu daun ada kelebihannya, satu-satu daun pokok ada ulam-ulam ini ada khasiatnya untuk darah tinggi ke, kencing manis ke. Begitu juga kayu, ada kayu yang dia jadi penawar. Jadi bila kita berperang, kita luka sikit, jadi senjata kayu pada senjata kita itu kita boleh gigit atau rendam dengan air atau rebus sedikit supaya menjadi penawar. Jadi dekat senjata dia ada racun, dekat sarung dan hulu dia ada penawar. Okay, jadi itulah satu sebab saya nak cerita kat sini. Dia nombor satu, ada dalil. Okay. Sebab yang kedua, nombor dua ialah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyimpan ataupun memiliki atau menggunakan senjata. Jadi kita ambil secara umum, Nabi ada senjata pedang, ada senjata baju perisai, ada senjata memanah. Jadi kita ambil skop besar iaitu senjata. Jadi keris salah satu senjata. Jadi bila kita menyimpan keris, memiliki keris atau memiliki senjata lain, kita niatkan sunnah seperti mana Nabi juga menyimpan senjata, menggunakan senjata kerana Allah Ta'ala, kerana jalan agama ni. Baik, yang keduanya adalah sunnah. Yang ketiga adalah diceritakan pada kita senjata keris adalah warisan daripada Nabi Ibrahim, iaitu isterinya yang ketiga yang bernama Khaturah. Okay. Jadi diceritakan sebelum keris berbentuk seperti ini, Nabi Ibrahim AS pernah meninggalkan susu galuh keluarganya yang di sebelah kita ini, di sebelah Nusantara, dengan satu senjata yang berlekuk-lekuk seperti tanduk rusa. Jadi daripada keturunan Nabi Ibrahim sebelah isterinya Khaturah, ditinggalkan senjata yang berlekuk-lekuk. Okay? Berlekuk-lekuk seperti tanduk rusa. Kemudian membiak berkembang generasi ke generasi keturunan ini sampailah sekarang dinamakan rumpun Melayu. Dan senjata yang berlekuk-lekuk daripada tanduk rusa atau seperti tanduk rusa itu, maka jadilah senjata yang kita namakan keris sekarang. Sempena senjata yang berlekuk-lekuk seperti tanduk rusa dan mengambil cerita sempena daripada peninggalan senjata daripada Nabi Ibrahim AS kepada anak keturunannya daripada isterinya yang bernama Khaturah. Baik, walaupun tidak dapat dibuktikan dengan fakta, tapi ada tok-tok guru yang menceritakan kisah ini. Jadi kerana kita menerima baik mitos atau legenda atau cerita orang dulu-dulu, mungkin ada kebenarannya. Jadi kita ambil juga dengan keyakinan sangka baik kita yang cerita itu betul. Jadi kita ambil juga sebagai salah satu sebab kenapa keris. Jadi bila kita pegang, oh keris ni susu galuh ni sampai Nabi Ibrahim, jadi agak hebat juga, atau bagi saya sangat kagum dengan sunnah. Jadi ini boleh jadi sunnah Nabi Ibrahim juga kita memiliki keris. Itu tiga sebab. Jadi video ni agak panjang sikit sebab saya nak sembang tentang sebab-sebab kenapa keris. Baik, yang keempat, sebagai tarikan dan salah satu jalan berdakwah. Ya, betul. Keris adalah senjata yang cantik, senjata yang unik, dan dia ada suatu falsafah agama Islam pada keris itu sendiri. Jadi keris akan menjadi salah satu medium dakwah kita, menjadi salah satu medium mengeratkan silaturahim. Jadi bila kita berhimpun,
bila kita mengkaji keris, kita bersatu, dia akan jadi suatu ke arah falsafah keris itu sendiri, yang falsafah keris ini adalah ke arah agama silat. Kenapa berpegang begini, kenapa sampingnya berbentuk begini, kenapa keris bila dijulung ditegak ke atas. Ini menandakan isyarat mengesakan Allah yang satu. Kemudian kenapa ada dipegang begini, ada yang dipegang begini, seperti memegang syariat Allah dengan kukuh-kukuh. Jadi falsafah-falsafah keris tu akan bawa kita ke arah agama. Jadi keris adalah medium dakwah kita, salah satu. Banyak lagi cara kaedah nak berdakwah dengan agama. Jadi salah satunya adalah silat dan senjata. Baik, yang kelima adalah keris menunjukkan Melayu. Senjata khusus Melayu khasnya. Jadi kalau secara umum dalam dunia, orang kata masyarakat umum yang tak minat silat, kalau kita bawa pedang, orang belum tentu lagi cakap kita Melayu. Sebab semua bangsa ada pedang. Melayu juga bangsa pedang, ya. Jadi tapi sinonimnya atau signifikannya atau khusus pada Melayu itu, raja-raja Melayu, sultan Melayu, pembesar Melayu, anak-anak Melayu, pendekar Melayu akan selit keris. Bila kita pegang keris, automatik, oh ni Melayu ni. Jadi keris ni lambang Melayu itu sendiri. Lebih kepada orang kata lebih kepada menunjukkan diri kita Melayu. Lebih lagi berbanding kita selit pisau, kita selit badik, kita selit parang, kita sandang pedang, kita pegang memanah. Okay? Belum lagi orang cakap Melayu ni. Tapi bila kita, walaupun kita tak pakai tanjak, contoh kita pakai ikat kepala, kita selit keris, orang tahu ni Melayu ni. Gitu. Jadi dia sangat menunjukkan Melayu. Pada diri kita Melayu, umum orang Melayu, juga raja-raja kita, raja-raja Melayu, sultan Melayu. Baik, yang seterusnya, yang keenam, keris adalah pengenalan diri, identiti diri, dan asal usul diri kita yang Melayu, juga pelengkap busana. Jadi salah satu keris adalah mengenalkan diri kita, asal usul kita dari mana. Contoh, saya keturunan belah selatan, Selangor, Johor. Okey, keluarga saya banyak sebelah selatan. Jadi kita akan pakai keris-keris yang menunjukkan kita dari arah selatan. Patah tiga, pakai bugis sepukal. Jadi menunjukkan kita lebih ke arah selatan. Ada orang dari pantai timur contohnya, jadi dia akan pakai keris-keris yang lebih ke pantai timur, Jawa Demam, Malela, Carita, macam tu. Tok Chu. Ada yang lebih kepada ke arah utara Semenanjung, dia akan pakai keris Choteng, keris Tanjung, contoh keris pakaian utara, pakaian Kedah. Okey. Jadi salah satunya keris juga sebagai pengenalan diri kita siapa, asal usul kita siapa. Juga identiti. Bila orang tengok keris kita, orang akan tahu kita ni dari susu galuh mana, keris yang kita pakai berbentuk apa, dan orang akan boleh cuba meneka kita ni siapa. Begitu. Jadi walau bagaimanapun, boleh juga contoh kita orang selatan nak pakai keris utara, boleh je, tak jadi masalah, ya. Sekarang tak jadi masalah. Yang seterusnya, ketujuh, keris sebagai kuasa pemerintahan dan hukum undang-undang. Jadi keris juga melambangkan kuasa, status. Sultan-sultan punya keris, ada keris dia yang menunjukkan dirinya itu sultan. Mungkin daripada material mahal, ditatah dengan emas, ditatah dengan perak, ditatah dengan permata. Berbeza dengan keris ke orang awam atau keris-keris kebanyakan atau keris-keris pendekar. Juga menunjukkan pemerintahan, seperti keris anak alang, menunjukkan kuasa. Keris alang, keris penyalang yang panjang, itu nanti kita akan sembang sikit-sikit, tunjuk sikit-sikit. Dan juga sebagai kuasa hukum dan undang-undang. Jadi salah satu keris menjatuhkan hukum adalah keris penyalang. Jadi
dicocok keris itu dari bahu, masuk ke tulang selangka, tembus ke jantung, masuk ke organ-organ usus hingga ke buah pinggang, kemudian ditarik semula. Jadi dia akan bleeding dekat dalam dan mati. Jadi jatuh hukuman kaedah salam. Yang seterusnya, yang ke-9, keris boleh digadai dan dijual beli sebagai perniagaan. Jadi keris salah satu material atau barang yang menyumbang ekonomi negara, juga menyumbang kepada cerita jual beli perniagaan. Jadi keris boleh dibeli, boleh dijual, boleh digadai balik. Okey. Jadi dari segi bisnes, dari segi duit, dari segi untung, juga memberi income kepada pemilik-pemilik keris atau penjual-penjual keris. Jadi dia bukan satu perkara yang tak ada function pun pada orang awam, tak ada fungsi pun pada negara. Tidak, dia juga penyumbang ekonomi negara. Sangat popular lagi dalam bidang-bidang silat dan bidang persenjataan. Yang seterusnya, yang ke-10, keris tetap senjata. Keris tetap senjata walaupun dia pakaian, dia menunjukkan kuasa, dia menunjukkan identiti. Keris tetap senjata yang tajam, tetap besi yang tajam. Boleh dibawa tempur, berperang, boleh sebagai jagaan diri, dan boleh cederakan orang lain. Jadi keris tajam, walaupun murah, keris mampu bilik atau kita panggil keris kodian, tetap besi, tetap tajam, tetap boleh melukakan. Okay? Jadi walaupun dia pakaian pelengkap busana, kita pakai keris selit ataupun keris tarung agak panjang sedikit, 15 inci, ataupun keris itu sebagai keris kuasa, dia bertatah berlian, bertatah perak, tapi dia tetap senjata yang tajam, boleh dibawa berperang, boleh mencederakan orang. Jadi dia bukan satu perkara macam kita pakai jam, boleh suka-suka lempar, boleh suka-suka letak. Tak boleh. Bukan tak boleh apa, berhati-hatilah. Kat sini kita sebut kerana keselamatan. Adab adat kita itu kerana keselamatan. Baik, yang seterusnya adalah yang terakhir, 11. Kita akan mengetahui kesenian keris-keris, seni-seni dan nama-nama, iaitu desain keris. Jadi bila kita pilih keris ini banyak dia punya design, banyak dia punya bentuk seni, banyak nama dia. Contohnya hulu sahaja ada banyak jenis hulu. Yang dekat tangan saya ada hulu patah 3 ataupun kita panggil anak ayam. Kalau tak nampak bentuk patah 3 dia, kita panggil bentuk anak ayam. Ada bentuk Jawa Demam, ada bentuk hulu tapak kuda, ada hulu tak lazim seperti hulu jagung kepada keris Tameng Sari, ada hulu pekaka, ada hulu kerdas, ada hulu selayar, ada hulu Jawa Demam. Jadi hulu aja dah banyak bentuk. Jadi ini adalah kesenian-kesenian yang lama, yang masih kekal lagi dalam dunia Melayu. Jadi peminat-peminat seni, peminat-peminat sejarah boleh mengkaji, boleh mengetahui. Ianya satu ilmu. Kenapa dia buat bentuk begini? Sedap tak dipegang? Kenapa dia buat bentuk Jawa Demam? Sedap tak dipegang? Sesuai tak dibawa berperang? Begitu. Kenapa dia buat tapak kuda? Kenapa dibuat berbentuk sedemikian? Begitu. Pendokok juga disebut kesenian. Kemudian sampir pun ada kesenian dia. Batang serunai termasuklah bilah, ada bilah sepukal, tidak ada lok, tidak ada akut. Kenapa bilahnya sepukal? Kenapa dia rata, dia tegak? Kenapa ada bilah berlok, berlekuk-lekuk? Jadi salah satu sebab yang terakhirnya adalah kita mengkaji pada kesenian keris itu sendiri. Baik, bukan 10 tapi 11. 11 sebab kenapa senjata keris. Kenapa kita pilih senjata keris. Baik, itulah sebab-sebab yang saya rasakan sangat mudah untuk orang faham dan sangat relevan. Baik, itu sahaja bagi bab pengenalan keris.
Kemudian insya-Allah ke depan kita akan masuk pula sembang-sembang tentang kesenian keris itu sendiri, dan bermula daripada hulu keris, hulu patah tiga, hulu teling, kemudian kita akan masuk kedokok, sarung, kemudian kita akan masuk bilah-bilah keris. Habis pada cerita pada kesenian keris, mengulas kesenian keris, kemudian kita akan masuk kepada kaedah silat menggunakan keris, bermula daripada pelembut, serangan, benteng, kemudian masuklah jurus, masuklah buah cara berlawan, masuklah bunga, pentas dan persembahan silat dengan menggunakan keris. Baik, saya sudahkan dulu video saya kali ini dekat sini. InsyaAllah kita sambung lagi nanti. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Okay, baik. Kalau ada apa-apa nak komen, boleh masuk dekat ruangan komen. Kemudian kalau nak belajar silat, boleh juga hubungi saya dekat bahagian description yang saya akan tulis nanti. Baik, terima kasih kerana menonton. Selamat berlatih, jangan lupa berlatih silat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.